Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya memberi keizinan kepada kita pada malam ini untuk menyambung kuliah kitab Jam'ul Jawami', iaitu kuliah bulanan sekitar Kuantan ini. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keduanya daripada 5 rukun Islam, iaitulah mendirikan sembahyang 5 waktu. Rukun Islam kita ada 5. Islam lama lah, Islam baru ni ada 10. Islam lama dia ada 5 rukun. Yang pertama telah dijelaskan di Basrah, iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Akan datang dia teranglah sembahyang begitu begini. Dan kita tadi baru selesai sembahyang. Sembahyang ni bahasa Melayu, sembahyang esa. Arab panggil solat, Melayu sembahyang esa. Sembah yang maha esa dipendekkan sembahyang. Kita kata dia daripada lapas sembah. Sembah dan menyembah. Menyembah ni amalan orang Islam, bukan kafir. Kafir tiru. Asalnya semua manusia wajib menyembah, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyembah berhala, menyembah makhluk. Tetapi kafir, orang bukan Islam, dia ambil perkataan menyembah ni, dia buat menyembah lain daripada Allah. Jadi sekarang kalau kita sebut menyembah ke orang kafir, kalau orang Melayu, orang Islam sembahyang daripada lafaz yang sama, sembah belaka. Semua Nabi datang kepada kaumnya, kata para Nabi, U'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah kamu akan Allah. Daripada inilah keluar sembah yang maha esa, dipendekkan sembahyang. Nak kata pendek lagi solat. Saya belum solat, mana belum sembah yang maha esa. Sembahyang itu pada sisi lafaz. Mendirikan, bukan sembahyang saja, mendirikan. Sebab tu di dalam hadis, di dalam Quran menggunakan lafaz iqamah. Tuhan kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Tuhan tak kata if'alus salah, buatlah sembahyang, tak. Tapi dirikan. Nampak? Aqimis salata li zikri, dirikan akan sembahyang supaya mengingat bagi aku. Bukan if'alus salah, bukan kerja sembahyang, diri. Apa makna diri? Katanya sahabat-sahabat seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya kita buat sembahyang dengan segala perkara yang berkait yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan zahirnya, dengan batinnya, dia panggil mendirikan sembahyang. Kalau tunggang-tunggik, itu dia panggil sembahyang. Kalau zahir dan batin cukup lengkap, dia panggil mendirikan sembahyang. Innal ladzina amanu wa aqamus salah, orang-orang yang beriman dan mendirikan akan sembahyang. 5 waktu. Bukan 4 waktu. Ada orang dia 4 waktu, ya subuh tak ada. Jangan 5 waktu. Jangan tinggal subuh. Subuh payah. Surah hijau pun tak buat subuh. Surah biru nerak terus. Subuh biar gagap. Subuh yang paling besar sekali nilai dia. Berat ni sembahyang. Mendirikan sembahyang sebagaimana yang Nabi sembahyang. Dan kalau sembahyang pakai niat, ada kat sini.
Tak payah rakaat sujud pakai niat. Kalau semayang tak payah rakaat sujud pakai niat, mampu kerah tanam jerak. Khatum mandatori, ijma' sekalian ulama. Barang siapa yang menafikan apa yang wajib dengan ijma', faqad kafar. Nampak? Sungguhnya telah menjadi kafir, laknatullah. Tak boleh jadi wali nikah orang yang amal semayang pakai niat. Kalau sembelih ayam jadi bakar, sembelih lembu kena teruk bodoh lembu. Jangan main. Dia kata tak payah rakaat sujud. Dan ni orang rakaat sujud mana pula? Dia kata tu kelas rendah. Dia kelas tinggi memang tinggi pas dalam neraka. Dia orang lagu ni dia tak muka benar, dia nak menang. Mu semayang niat dengan tok gurumu pas dalam neraka belaka. Bahang gitu selalu. Dia kita nak berlembut ni orang nak dengar kebenaran. Kita lembut bil hikmah. Ada pun hak jenis membawa syubhah kesamaran pada akidah umat Islam seperti ini. Al-Imamul Ghazali kata idza laqitumuhum faqtuluh. Bila kamu berjumpa orang yang pegang ilmu seperti ini, faqtuluh, maka bunuh dia. Faqtuluh tu kata pula ulama-ulama yang kemudian sama ada bunuh sungguh katok dengan kayu malam-malam. Dia duduk mengajar malam-malam tak rumah kita pun minyak gas bakar biar mampu habis, ataupun bunuh dengan hujah. Ini ulama kata. Ada pula semayang pakai niat. Nabi sakit pun orang papah lagi semayang. Tak larat berdiri semayang duduk. Sallu qa'imah fa illam tastati' fa qa'idah. Semayang berdiri, tak sanggup berdiri, duduk. Menunjukkan bukan semayang niat. Jenis semayang niat 72 kaum dalam api neraka. Kita kena yakin gitu. Tolong kabarlah adik kakak pak saudara tok ki tok nyuk kalau ada. Tok ki jadilah ilmu semayang pakai niat ni berhentilah, sebab kalau tok ki mesti kat gi tak boleh tanam kubur Islam. Kena bubuh mozaik. Kena buat lekong gitu guna. Nesang. Kena bubuh gambar air terjun dengan pokok buluh. Buang panda 2 ekor gambar. Pasal apa? Pasal keluar daripada agama Islam orang yang kata semayang tak payah rakaat sujud pakai niat. Tu tinggi. Kita kena yakin gitu. Ketiga, memberi zakat harta jika ada sampai nisabnya dan haulnya akan datang disebut. Ini rukun baru, rukun Islam. Nisab maknanya bilangan ataupun hitungan yang tertentu. Katakanlah nisab wang simpanan sekarang RM4,000. Maka kalau kita simpan walaupun 15 tahun dalam bank, bawah tika dalam payang, tetapi hanya bernilai RM2,500, tak sampai lagi RM4,000 nisabnya, tak kena zakat. Itu dipanggil nisab. Jadi kalau kita telah simpan dalam bank, umpamanya atau bawah tika ke mana-mana ke, 4,000 dan ke atas dipanggil cukup nisab. Dan haulnya cukup 1 tahun. Walau 4,000, 10,000, 1 juta, tetapi belum cukup 1 tahun, tak kena zakat ni. Dia kena ada 2 syarat. Yang pertama cukup nisab. Yang kedua haul, iaitu mestilah sampai 1 tahun. Nampak? Nisab wang simpanan sekarang dia mengikut akan harga emas. Lebih kurang 4,000 dah. Lebih kurang dia bergerak tiap-tiap hari mengikut turun naik harga emas. Harga emas sekarang berapa? 1 tan? Tak tahu. 1 kilo lah. 1 kilo 56,000 sekarang lah. 1 kilo. Tak boleh beli emas sekilo. Batu bepang dia sekilo. Tu dia. Kita berhenti awal ni pasal nak main buah musim. Ada yang siapa buah musim nak pasal. Jadi rumah hatu pula, kereta api laju pula. Orang hak berahi agama pergi masjid. Orang tak berahi agama pergi kat buah musim. Dia masing-masing. Akhirat gitu juga, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu puak umat Islam masuk dalam syurga, sepuak lagi umat Islam Islam belaka masuk dalam patak neraka. Atas amalan kita dalam dunia ni. Tapi kalau semayang tak tinggal, time kuliah pergi kuliah, lepas kuliah baru kena naik buah musim, tak salah tu. Hak marah-marah main ni siapa tak sembahyang.
Kalau semayang tak ada masalah. Tu imam pun nak naik juga. Nah. Baik. Kalau kambing, dia ada nisab dia. Mana kita beli kambing 35 ekor, 2 tahun dah. Kena tak zakat? Ni tak? Ni orang-orang dagang tak? Tanya gitu tu. Orang tanya dia, tanya orang. Itulah. Nah, ni agama. Kita bakal belajar. 40 ekor baru kena kambing. 40 ekor. Kalau kita bela 39 ekor, tak kena zakat. Walaupun kambing kita besar. Besar-besar lori tanah. Tak kira besar. Dia kira bilangan. 39 ekor tak kena. 40 kena. Tapi cukup setahun lah. Kita baru beli 40 ekor tak kena zakat. Kita milik selama setahun 40 ekor baru kena zakat. Keluarnya 1 ekor. Akan datang disebut. Tapi kalau nak cukup setahun 40 ekor ni, dekat nak sampai setahun, sebulan lagi, kita pun 19 ekor. Jangan we kena. Terror tak dia. Ni jenis cerdik ni. Cerdik ahli Haji Bakir ni. Nak genap setahun dia pun 19 ekor. Dia orang kata nak ngekor cucu. Gitu sama. Selamatlah dia. Memang tak kena zakat. Tapi akhirat kena soal. Mujawablah depan Allah. Dia gitu. Fiqh kata tak kena. Pasal tak cukup syarat 40 ekor. Akhirat mujawab. Keempatnya puasa pada bulan Ramadan. Kelima naik haji. Naik mana? Naik atas papang. Ke Baitillah. Bukan atas papang tu. Dan haji tu. Ke Baitillah, ke rumah Allah. Di mana? Di Mekah tu. Jika kuasa ia berjalan kepadanya. Man istata'a ilaihi sabila, Tuhan kata dalam Quran. Orang yang sampai, orang yang ada kemampuan sampai, maka wajib pergi haji. Haji di mana? Di Baitillah. Baitillah di mana? Di Mekah. Ajaran Qadiani dia ada satu Kaabah dia buat di India. Buat haji di situ. Ajaran Syekh Ahmad Ghulam Qadiani. Puak-puak Maiding ni. Supermarket Maiding. Ni Qadiani tu. Kita duk beli ingat kedai Maiding, kedai Maiding. Sini ada tak? Kuatang. Tak ada. Ada tak? Buat haji India tu. Jadi buat satu taman syurga. Ghulam Ahmad Qadiani tu. Dia kata, ana afdalu min Abi Bakrin wa Umar. Aku lebih baik daripada Sina Umar dan Sina Abu Bakar. Mampu kerah dah, 200 tahun dah mampu. Tapi pengikut dia masih ada sekarang di Malaysia. Dalam satu kitab yang lain dia kata, bal afdalu minan Nabi. Bahkan lebih afdal daripada Nabi. Jadi kafir, Ghulam Ahmad Qadiani. Ini ajaran Qadiani. Dulu ada buat satu Kaabah di Pulau Pinang. Ada pengikut-pengikut ajaran sesat buat haji di Pulau Pinang. Molek-molek ada je pusing situ. Ayo Ping buat juga Laga Zam-Zam dibesuk. Dia buat juga. Ni seremoni karuk belaka. Siapa yang mampu pergi ke Mekah dengan apa mampu? Dengan harta. Bukan dengan wang, dengan harta. Kita orang Melayu duk nampak dengan wang, tak, dengan harta dah. Dengan harta. Bukan dengan wang saja. Kita ada duit, kita ada harta, benda yang kita perlu, bukan keperluan yang mesti, dikira harta mampu untuk pergi ke Mekah. Mana kali dia jual home theater dia jual. Ada gangguan sedikit. Nazar CBU 737. Ria CBS 9463 tolong buka laluan. Sedikit je buka. Sekali lagi. Kereta Nazar CBU 737. Kemudian Ria. Nazaria ni. CBS 9463. Dua-dua Nazaria tu. Dua buah Nazaria. CBU 737, CBS 9463. Tolong buka laluan ada orang nak keluar. Kuasa berjalan. Berjalan bukan makna berjalan kaki. Kita mampu ada tambang pergi dan balik dan kita boleh tinggal nafkah untuk orang yang wajib kita nafkah. Maka wajib kita pergi haji. Kalau kita tak ada duit, kita nak pergi juga tak wajib, tapi sah haji kita.
Nampak? Kita tak wajib lagi pasal tak mampu. Nak pergi juga. Nak pakai kayu perahu. Hukumnya harus. Tak ada masalah. Bukan kata haram. Yang kata tu tak wajib. Bila tidak ada tambang. Tidak ada apa. Tidak ada keamanan. Ada dah tambang. Ada kapal terbang. Tapi peperangan pula berlaku. Bahaya di atas udara. Takut kena tembak dan sebagainya. Tak wajib haji. Dikira hilang kemampuan juga. Maka rukun iman itu 6 perkara. Pertama, amantu billah, artinya percaya aku akan Allah. Rukun iman 6. Tadi rukun Islam. Nah, tapi jangan kita kata pula kita telah buat 5 rukun ni Islam lah kita. Selamatlah kita, belum tentu. 5 rukun Islam, kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita mengerjakan sembahyang 5 waktu, kita puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, pergi haji. Hak lain-lain kita tak buat. Belum tentu kita dapat masuk dalam syurga Allah. Banyak lagi benda-benda yang mesti kita buat. Dah kata 5 ni saja, 5 ni dipanggil sebagai rukun. Yang lain dipanggil fardu, kewajipan, kemestian dan sebagainya. Jangan kata bila kita pergi ke Mekah, kita sembahyang dah beres, tak ada apa-apa. Banyak lagi benda yang wajib kita buat. Banyak lagi benda yang kalau kita tak buat, Nabi laknat ke atas kita. Nah, sembahyang dah, pergi ke Mekah dah, puasa dah, tapi mendedahkan aurat, Nabi laknat. Nabi kata daripada ahli neraka. Sembahyang pun ahli neraka dah. Fawailun lil musallin, neraka weh untuk orang yang sembahyang. Nah, orang mengambil wuduk masuk dalam neraka. Seorang laki-laki dia ambil wuduk, dia basuh. Nabi tengok cara dia basuh, Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. 2 tumit ini akan masuk di dalam api neraka. Tu orang yang sembahyang. Bukan mak rempit. Nah, bukan orang lawan Islam. Orang yang sembahyang. Dan satu kumpulan orang yang sembahyang datang pada hari akhirat dalam keadaan muka bercahaya, cerah benderang, ghurrah muhajjalun, bekas daripada mengambil wuduk dan tak pernah tinggal tika sembahyang. Tetapi dihalau oleh malaikat, tak dapat minum di kolam Nabi. Kenapa? Melakukan perkara-perkara lain yang bid'ah, yang bercanggah. Nabi kata jangan buat joget, dia buat joget. Nabi kata jangan buat tandingan Ratu Catik, dia buat tandingan Ratu Catik. Siapa masuk ke Mekah, dia pergi ke Mekah. Nabi kata jangan buat kilarok, dia buat kilarok. Siapa tanya gerbang, siapa mampu kerah, habis lembu. Nabi pun kata suhkan pergi berambus daripada kolam Kausarku. Orang-orang yang mukanya asal bercahaya, bekas mengambil wuduk dan semayang, tak pernah tinggal. Tu jaga baik-baik. Nah, semayang dah, pergi ke Mekah dah, zakat dah, puasa dah, tetapi tolong pula orang yang melakukan kezaliman, orang yang tidak mahu melihat Islam kembali menjadi perlembagaan di dalam negara dia, tolong orang seperti itu. Maka Nabi kata Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tak kira siapa-siapa pun, jangan sekali-kali kamu menolong orang yang melakukan kezaliman. Di antara zalim, iaitulah tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menjatuhkan peraturan undang-undang enakmen di atas muka bumi tidak sebagaimana yang turun di dalam Al-Quran, fa ulaika humuz zalimun. Merekalah orang-orang yang zalim. Bila mereka orang yang zalim, kita tolong, fatamassakumun nar, kamu juga akan masuk di dalam api neraka. Nah, maknanya walaupun iman kita sah, walaupun semayang 5 waktu, nah, walaupun pergi haji, walaupun berpuasa siapa lapar jelek macam nak mampu, tetapi kita tidak menyebelahi Islam. Istimewa pada zaman mutaakhirin ini, Islam dipersenda, Islam difenyek, Islam dihina dengan berbagai tuduhan dan sebagainya. Kita tak masuk belah Islam, kita tak masuk belah ulama, kita masuk belah orang yang zalim, orang yang menjanjikan ekonomi, kekayaan dan sebagainya. Maka kita samalah dengan orang-orang Islam di Mekah itu yang terpedaya dengan janji-janji Abu Jahal, Abu Lahab. Dia kata kalau mengikut Muhammad, mu tak boleh niaga di pasar Mekah. Kalau mengikut Muhammad, aku tak buka saluran air untuk menyiram akan kebun-kebun kurmamu. Akhirnya tak ikut Nabi. Nabi itu betul, tapi dah oleh kerana ni janji dengan ekonomi, janji dengan fitih, janji dengan wang isam dan sebagainya,
tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bangkit bersama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama daripada rukun iman, beriman dengan Allah. Apa maknanya? Amantu billah wa bima qalallah. Aku beriman dengan Allah. Apa makna iman? Kita membenarkan hati kita. Membenarkan apa? Akan Allah, akan wujud Allah, segala sifat-sifat Allah, akan kekuasaan Allah, segala sifat yang sempurna. Bahkan wa bima qalallah. Ini yang paling berat, apa yang disebut oleh Allah. Di mana? Fil Quranil Karim, dalam Al-Quran. Segala hukum yang disebut oleh Allah dalam Quran, wajib kita membenarkan dia. Sekarang ramai mana umat Islam yang tolak hukum yang disebut di dalam Al-Quran, maka rosak iman dia. Sebab tu Nabi kata, akhir zaman umatku pagi Islam, petang menjadi kafir, petang beriman, pagi esok menjadi kafir. Na'udzubillah. Dengan satu perkataan. Kita terikut-ikut perkataan yang mencederakan akidah kita apabila kita tidak ada pengetahuan. Kita tidak kukuh ilmu kita. Akidah kita langgar, pengetahuan kita tak banyak mana. Kita pula lalai daripada Allah, pertolongan Allah kurang kepada kita. Kita terikut-ikut pula pasal orang ramai ni, mudah tewas. Mudah tewas. Kerana syaitan berjanji nak menyesatkan kita di hadapan Allah, dan Allah beri kebenaran sampai kepada kita mati. Bila kita mati barulah tak boleh nak menyesat. Sebab tu orang yang telah mati, bukan saja syaitan tak boleh menyesatkan dia, dia pula tidak boleh bertaubat. Dan kalau boleh bertaubat pun Tuhan tak terima dah. Sebab tu kita belajar benda yang Tuhan sebut dalam Quran. Tu ulama-ulama tu duduk kabar tu, sama ada kuliah tafsirnya, kuliah syariatnya, kuliah fiqhnya, semua apa yang terkandung dalam Quran. Kita nak faham benda dalam Quran. Kalau kita tak faham benda dalam Quran, kita langgar. Kalau kita nak ambil periksa, kalau nak menduduki kertas peperiksaan mana JPJ nak ambil lesen, mesti kita baca buku JPJ. Dia kata gambar korok. Sini kawasan perkuburan. Kalau lain dua jangan potong, lain kuning jangan parking. Apa ni? Gini. Tu Quran JPJ. Maknanya kalau kita nak pas, nak lulu molek, nak diterima sebagai pemandu yang lulus, kita kena baca peraturan. Kenapa kita tidak hafal peraturan dalam Quran yang menjayakan kita lulus menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat? Berapa orang buat kajian tentang Al-Quran, dengar orang mengajar Quran, tak berapa nak. Pandang cari makan tertaruh. Turun pagi balik tang, turun pagi balik tang tu. Sama macam apek kedai basikal. Tapi bukan orang kuatang lah. Kedua, mawa malaikatihi, artinya percaya aku akan segala malaikatnya. Kita beriman dengan malaikat. Malak. Seorang dipanggil malak, kalau ramai dipanggil malaikat. Tak nampak, tak mesti tak ada. Wajib kita beriman malaikat daripada perkara ghaib. Kita beriman, kita percaya. Ini hukum rukun iman, bukan rukun Islam. Kepercayaan kita. Orang Cina dia percaya malaikat. Cina semua telekom. Orang Cina percaya. Sebab tu dia tanam mayat tengah hari. Kita kata apa pasal tanam mayat tengah hari? Dia kata tengah hari itu malaikat katok mayat punya balik makan nasi. Jadi kita tanam cepat-cepat. Bila pukul 2 dia masuk, dia tengok, ingat tak ada baru punya. Tak ada katok. Oh, cerdik kot dia tak? Cerdik bodoh. Dia ingat malaikat makan nasi. Malaikat ni tidak makan, tak minum. Yang makan minum binatang, orang, jin. Malaikat tak makan, tak minum, tak kahwin. Yang kahwin, yang makan, yang minum, yang menega, yang cari makan, manusia, jin dan binatang. Binatang nikah, binatang menega, kita tak tahu alam menega dia sama dia. Binatang makan minum, jin pun makan minum. Malaikat tak makan tak minum. La ya'sunallaha fima amarahum. Sentiasa tidak pernah derhaka kepada Allah apa jua yang diperintahkan. Kita percaya dengan malaikat. Malaikat jaga ni lubang hidung kita, mulut kita, telinga kita. Dalilnya bila kita mati dia tak jaga dah. Sebab tu bila orang yang mati, semut pun masuk dalam lubang telinga, semut masuk dalam lubang hidung. Tengok orang mati 2 jam kita letak tinggal dalam bilik. Semut mari nak masuk dalam telinga, mari nak masuk ke hidung. Kalau kita tidur biasa 20 tahun, mana ada semut masuk? 30 tahun dah tidur, tak ada semut masuk dalam hidung, masuk dalam telinga. Ada? Tak ada dah. Ada orang jaga. Tapi bila mati, tak ada 2 jam semut mari nak masuk ke hidung, nak masuk ke telinga. Maknanya malaikat tak jaga dah.
Ni kita beriman dengan malaikat. Malaikat yang cabut nyawa, malaikat tu. Yang mematikan Allah, yang mencabut roh, Israel alaihi salam. Dia ketua jabatan maut. Dia datang rumah kita tapi kita tak nampak. Dia datang mengikut jadual yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok si fulan bin si fulan. Ni Tok Bilal ni. Malam ni pukul 10.30 malam. Mana Tok Bilal? Debol Tok Bilal. Bukan Tok Bilal sini. Tok Bilal sini malam esok. Jangan takut kerja dia tu. Kalau kita tengah mengaji ke Yasin wal Quran al Hakim, dia mari ke senyap ayat itu. Bunyi tadi. Kalau semayang tak tinggal boleh tahan kira. Belajar cukup dengan akidahnya, cukup dengan halal haramnya cukup, boleh tahan kira. Kalau dia gigit, kalau kaki lagu, kalau kaki kelab malam, kaki motor, kaki arak, habis cerita. Ketiganya wa kutubihi, artinya percaya aku segala kitab Allah. Kita beriman dengan semua kitab yang diturunkan daripada langit. Injil ke, Zabur ke, Taurat ke, Quran, semua wajib percaya. Kalau kita percaya Quran saja, yang lain kita tak percaya, kufur wa'iyadzabillah. Syarat beriman mesti beriman dengan semua kutub Allah. Semua kitab-kitab Allah. Semua kitab Allah daripada Allah. Adapun Injil yang ada pada tangan orang Kristian sekarang itu tipu. Itu kita tak beriman. Kita beriman Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil itu. Kita beriman dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita beriman dengan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan suhu-suhu yang lain. Injil yang ada sekarang telah pun diubah-ubah. 500 tahun selepas wafatnya, diangkatnya Nabi Isa ke langit, maka dikumpulkan padri-padri membuat Injil dengan berbagai-bagai perubahan. Akhirnya sampai 300 buah lebih macam-macam pasal Injil. 300 jenis Injil ada. Pada tahun 1546 kalau tak silap, buat satu mesyuarat untuk mengurangkan Injil terlalu banyak. 600 tahun lepas buat mesyuarat, nampak? Akhirnya dikurangkan Injil menjadi 4 buah. 4 buah ni saja sekarang Injil orang kecil yang diterima pakai. 300 lebih dibakar buang. Termasuk Barnabas. 4 buah yang ada sekarang semua adalah palsu. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. 4 buah ini adalah palsu juga. Yang kita beriman Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam, anak Siti Maryam alaihassalam. Satu Injil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Taurat sekarang dinama Taurat. New Testament, Old Testament ada di Israel. Orang Yahudi pakai tu. Diubah tu. Nama diubah bermacam-macam. Di antaranya disebut bahawa selain daripada orang Bani Israel adalah hayawan berarti. Kita hayawan dalam kitab dia kata. Kita ni hayawan, lembu kambing ni orang Islam. Lain daripada Yahudi lembu kambing. Dia pegang kemah walaupun kitab dia itu adalah bohong. Kita orang Islam, kitab kita tidak berubah. Kitab kita original, kitab kita asli, kita tak pegang. Gua ni jadi gitu. Orang Kristian dia pegang kemah dengan Injil walaupun Injil sekarang Injil tipu. Dia pegang kemah akidah dia. Mantap dengan Injil, tetap dia percaya dan beramal. Macam mana dia boleh percaya dengan penipuan? Yang bohong, kita yang asli, Quran kita asli, kita dah ikut. Sedangkan Allah sebut lama dah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, berhala itu adalah najis, kotor daripada kerja syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu berhenti, hendaklah kamu tinggalkan. Nescaya kamu pasti mendapat keselamatan dan kejayaan. Sekarang kita berhenti tak? Jual arak, berjudi, kasino, 6 buah ekor, Magnum Corporation, macam-macam tu semua tu
rijsun min amali syaitan. Kita masih belum berhenti. Bila kita masih belum berhenti, kita tidak beriman dengan Allah. Bila kita kata kita beriman dengan Allah, bohong. Kita adalah pembohong yang sangat besar. Patut kita jangan terlibat dengan orang yang masih mempertahankan amalan-amalan syaitan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, dan Tuhan tanya lagi, fahal antum muntahun? Adakah kamu sanggup nak meninggalkan arak dan judi? Biarlah kaya pun tinggal. Dah sampai sekarang 1428 tahun dah turun ayat, kita masih mempertahankan Magnum Corporation, Toto, tipu orang tak ada otak. Dengan Carlsbergnya, Tiger Beernya, whiskynya, winenya, champagne, macam-macam jenis arak di supermarket, di kedai-kedai, di bar, kelab malam, lounge. Nah, itu tanda kita lawan Allah. Dulu, kini dan selamanya lawan Allah. Memang lawan Allah. Dan kita tak sakang. Kita tak sakang. Diam saja pun kita dikira seperti reba. Melainkan kita kena menunjukkan kemarahan kita kepada kemungkaran yang berlaku ini. Baru kita dikatakan orang yang beriman. Nah, falyughayyirhu biyadi, kita kena ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, tak larat dengan tangan, dengan mulut. Dengan hati belaka tak jadi. Nah, dalam Quran kata tutup kepala orang yang beriman, laki-laki, orang perempuan. Beramai mana orang perempuan tutup? Tak tutup kepala. Nah, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, engkau perintahkan isteri kamu, anak perempuan kamu dan sekalian perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka itu meletakkan jilbab di atas kepala mereka sampai kepada tubuh mereka. Pakai tudung. Ramai mana orang puan tak pakai tudung? Tak pakai tudung. Dalam Quran suruh pakai tudung. Anak tok guru Quran tak pakai tudung. Tok guru pandai baca Quran je. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Oh, mu ingat ikhfa saja, mu ingat sa'du saja, mu ingat ni saja, tasydid saja. Nah, ni 8 harakat, ni 6 harakat, ni 800 harakat. Ni ayat jilbab. Anakmu pakai jilbab tak? Tak pakai. Kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ramai umatku baca Quran, tapi Quran laknat atas muka dia sendiri. Bila kita baca innal ladzi, ayat tu kata celakamu. Kita kata pula na'amanu, celakamu, Quran kata. Siapa cerita? Nabi cerita. Pasal apa? Pasal dia hanya meraihkan hukum tajwid saja. Nah, ini dalam halkung, ni dalam hidung, ni sana ya gigi, ni langit kerah, ni langit lembut. Gitu saja. Ni hukum. Asyariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki perempuan sabit katakan cukup syarat potong tangan keduanya. Nah, nak tahu mana ayat? Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ambil hukum Al-Quran dan Islam itu kesemua sekali. Dan kalau ambil separuh-separuh, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Ambil separuh bermakna pengikut-pengikut syaitan. Dalam bab haji ambil Al-Quran, dalam bab undang-undang tinggal undang-undang Quran. Maka pengikut-pengikut syaitan. Pengikut syaitan kita jangan ikut. Nampak? Ittakhizuhu aduwa, ambillah pengikut syaitan ini sebagai isteri. Keempatnya, wa rusulihi, artinya percaya aku akan segala rasul. Semua rasul kita beriman belaka. Daripada Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semua kita beriman. Sama ada 25 orang yang nama disebut dalam Quran ataupun nama yang kita tak pernah dengar. Asalkan mereka adalah Nabi dan para rasul yang diutuskan oleh Allah, semua kita beriman. Walaupun kita tahu sejarahnya, kita tak pernah dengar sejarahnya, kita sempat tengok, tak pernah tengok, semuanya Nabi dan Rasul kita beriman mereka. Asalkan yang benar. Adapun yang mengaku Nabi tapi bukan Nabi, hak tu kita tak beriman. Nah, macam Ghulam Ahmad tadi, dia mengaku Nabi. Macam Musailamatul Kazzab. Musailamah ni, dia mengaku Nabi pada zaman tabi'in. Dia mengaku Nabi. Musailamah nama dia. Al-Kazzab, orang gelar dia, penipu besar. Al-Kazzab. Dia mengaku Nabi. Jadi orang tanya dia, kalau mu Nabi, mesti ada mukjizat. Mana mukjizatmu? Nampak?
Dia kata dulu seorang sahabat Nabi pernah terkena panah matanya, sehingga tercabut. Kemudian Nabi pun ludah di dalam mata itu dan kembali pulih. Mata itu terang daripada mata yang tak kena panah. Hari ni hari seorang yang mata sakit. Biar aku tunjuk mukjizat. Dia pun tiup mata hak sakit tu, buta terus. Tuhan tunjuk kepada dia. Nak menghinakan dia. Buta terus. Jengkreng terus itu. Tak? Nabi pernah tiup mata seorang sahabat. Ludah dalam mata. Ludah. Mata kena panah ni, cabut mata. Sembang tubik itu. Nak, kena panah atas belakang kepala, kuatnya panah keluar mata. Mata kita ni kalau kita katak kuat tubik dulu. Nak. Nabi pun pegang, Nabi tiup. Dengan air liur Nabi, molek. Terang pada mata ada kena panah. Itu mukjizat. Maka Musailamah kata, wak mari seorang sakit mata. Dia pun ludah. Dalam mata, buta terus. Jika balik gitu. Dah nampak rupa. Tu Musailamatul Kadzab kena bunuh. Semua pembohong. Yang terakhir sekali sekarang masih lagi dibicarakan di mahkamah syariah negeri Johor, negeri Selangor, iaitulah Haji Kahar. Sekarang masih bicara lagi. Mengaku jadi Nabi. Haji Kahar. Yang peliknya ada cikgu, ada profesor yang membenarkan dia. Dari jawatan sini Haji Kahar. Orang kata Nabi Musa terima wahyu di Bukit Tur Sina. Nabi Muhammad SAW terima wahyu di Gua Hira. Mun terima mana? Bukit Belacang. Ini. Tak payah cara dah tu. Celup tepung buruh dan kuali panas. Buat goreng pisang. Hukuman mati. Cara apa lagi dia mengaku jadi Nabi? Hukum bunuh. Tak boleh tanam di kuburan. Beri makan anjing. Tak boleh tanam. Kena beri makan anjing. Tubuh badan dia. Hina. Nabi yang pertama Nabi Adam alaihi salam, yang terakhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristian kata kalau Nabi Muhammad yang terakhir, kenapa Nabi Isa akan turun di akhir zaman? Dia kata sedangkan cerita Nabi Isa turun ke bumi di akhir zaman disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Tengok, orang Kristian pandai hadis. Dia belajar hadis untuk menikam orang Islam. Kita hadis berarti tak berarti hadis itu. Dia kata yang terakhir itulah mestilah yang terbaik. Kita kata Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Orang Kristian kata tak, yang terakhir Nabi Isa. Dia kata, kita kata dalil tengok dalam kitab kamu Bukhari Muslim, Nabi Isa turun akhir zaman. Kita kata ya juga, nak jawab lagu mana? Orang Kristian dia pakai kaedah the last should be the hero. Yang akhir mestilah hero. Di akhir sekali mesti to be hero. Allah kali to be memang hero. Kalau kita keling jeng hero tu. Nabi Isa bukan yang terakhir. Walaupun disebut dalam kitab-kitab hadis yang sahih turun di akhir zaman. Yang terakhir maksudnya terakhir diutus menjadi rasul. Nabi Isa diutus sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itulah baru diutus Nabi yang terakhir. Lepas tu Nabi kata, ana khatamul anbiya wal mursalin. Aku penutup segala Nabi, penutup segala Rasul. La Nabi ya ba'li. Tidak ada Nabi lagi kemudian daripada aku. Siapa yang mengaku Nabi sekarang, jadi kafir, laknatullah. Adapun Nabi Isa, dia tak mengaku jadi Nabi. Dia Nabi dulu daripada Nabi Muhammad. Hanya turun untuk menyelesaikan beberapa perkara. Kelima, wal yaumil akhir, artinya percaya aku akan hari kiamat. Dia panggil hari kiamat sebab apa? Sebab dia ambil daripada lafaz qiyam. Qiyam maknanya bangun. Qiyam maknanya berdiri. Kalau dia kata kum ya Zaid, bangun wahai si Zaid. Zaidun qaimun, Zaidun yang berdiri. Qama Zaidun, sungguhnya telah berdiri oleh si Zaid. Maka kita akan berdiri di hari akhirat nanti. Daripada kubur masing-masing. Hari berdiri, hari bangun. Hari kiamat ini ada lebih daripada 100 nama. Lebih pada 100 nama. Sebab apa banyak sangat nama? Memang orang hebat di nama banyak. Sama ada hebatnya kebaikan atau hebatnya jahat. Nampak? Macam nama penjenayah. Kali mutu berapa nama? 8 nama ada. Botak Cing 11 nama ada. Orang hebat. Nabi Muhammad 12 nama ada. Nampak? Orang hebat nama banyak.
Pakcik nama berapa? Se je. Dapat cetong. Qiyam maknanya berdiri. Hari berdiri. Dipanggil hari kiamat. Mana hari berdiri. Kalau ditanya Toki apa dia panggil hari kiamat? Kita nak jawab kan? Jawab kita lah. Dipanggil hari kiamat sebab kita berdiri cu. Kiamat ni maknanya berdiri. Bangun. Dipanggil juga dengan nama akhirat. Kerana dia yang akhir. Kita ada 5 alam. Yang pertama alam arwah. Dulu sebelum masuk dalam perut mak kita. Alam roh dia panggil. Kemudian alam rahim. Duduk dalam kandungan mak. Itu yang paling speed. Sebelum duduk kandungan mak, duduk dalam mana? Dalam sulbi ayah. Turun masuk dalam kandungan mak. 2 alam. Sekarang kita duduk alam yang ketiga. Alam syahadah. Ataupun alam dunia. Alam nyata. Nampak? Alam mata'ul ghurub. Ulama sebut. Alam penipuan. Ni alam tipu je duduk ni. Dia sungguh alam tipu ni. Tak tipu apa. Ni bukan sebenar ni kita duduk ni. Penuh dengan pembohongan. Sandiwara, drama dan sebagainya. Ni bukan alam sebenar. Jangan kita lupa. Kalau kita ni alam yang sebenar dah. Kita yang buat baik mesti senang. Tengok orang jahat senang. Kita yang buat baik susah. Penyanyi-penyanyi diberi kemudahan. Orang mengaji pondok ditarik kemudahan. Sebab ni bukan tempat sebenar. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hanya sahaja kehidupan dunia adalah pembohongan daripada kebendaan semata-mata. Kalau dunia ni sebenar dah, Nabi-Nabi semua senang. Nabi Saleh dibelah 2 dengan gergaji. Pengikut Nabi Muhammad SAW diletak batu dan besi panah atas belakang. Pengikut Fir'aun duduk atas banglo. Ni bukan negeri yang sebenar. Kita ingat, kita duduk pada alam syahadah, alam dunia. Dunia bermakna kurang. Dunia bermakna tidak sempurna. Min lafzid dana bermakna busuk, tidak baik, kekurangan, cedera dan sebagainya. Kebenaran akhirat. Akhirat yang baik Tuhan balas. Nikmat yang jahat sudah tentu dengan adab. Keenamnya wal qadar khairuhu wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang percaya aku akan untung baik dan jahat daripada Allah. Yang keenam daripada rukun iman, kita percaya sungguh-sungguh qada dan qadar. Maknanya baik atau tidak baik, semua daripada Allah. Usaha daripada kita. Kullum min indillah. Katakanlah kullun, semua daripada Allah. Allah yang menentukan. Untung baik, untung tidak baik lawan. Untung baik. Umpamanya kaya, untung kurang tidak baik, miskin. Sehat lawan sakit. Meniaga laku dengan tak laku. Comel dengan uduh. Panjang umur dengan pendek umur. Perangai-perangai, akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela, tu untung baik untuk daripada Allah berlaku. Tapi jangan kita kata Allah telah menentukan, aku tidak bersalah. Ada orang dia kata lagu tu, dah mana mu curi ni? Dia kata bukan salah aku, Allah yang menentukan. Bisa kat dia. Tu mengaji tinggi kat tu. Anak murid ayah ping. Dia kata Allah yang menentukan. Sebab tu aku mari disko. Tuhan tetap dah daripada azali. Kalau Tuhan tetap malam ni aku pergi masjid, aku pergi masjid lah. Kita pun ya juga. Kita 2 kali bengong macam dia juga. Allah menentukan betul. Kullu min indillah. Katakanlah semua daripada Allah. Maksudnya apa jua, kalau Allah tidak izin, tidak akan berlaku. Pilihan daripada kita. Allah memberi kita akal dan fikiran. Kita ada boleh pilih. Kita nak baik ataupun kita nak jahat. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa nak beriman, beriman. Barang siapa nak jadi kafir, boleh jadi kafir. Tuhan tak paksa. Maka kita ada pilihan. Kita nak pergi disko, kita boleh kena balik. Nak pergi surga, boleh tak? Ke motosikal kita jadi patah indah, tak boleh. Tang disko street. Boleh kena. Kita pilih terus. Maka jangan salahkan Allah. Kita diazab dengan pilihan kita itu di hari akhirat. Nampak? Pasal kita ada pilihan. Sebab tu dah dalam kehidupan kita, perbuatan yang iktirariyah tidak diberi pahala ataupun azab seksa. Apa iktirariyah? Yang kita terpaksa.
Sama ada dipaksa oleh orang lain ataupun kita, tubuh badan kita terpaksa. Dia tu perbuatan kita, dia ada ikhtiariah, kita pilih. Macam nak bangun, nak duduk. Kita sedang duduk, darah hati kata nak bangun. Boleh tak bangun? Tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Tahu dah kalau kita nak bangun boleh tak? Boleh. Itu dia panggil ikhtiariah. Ada ikhtiar, boleh pilih. Kalau kita tengah bangun nak duduk boleh tak? Boleh, kita pun duduk. Itu kita pilihan. Faktulah diberi pahala ataupun seksa di akhirat nanti. Kita nak pergi surga boleh, nak pergi curi boleh. Nak pergi belajar tajwid boleh, nak pergi. Kalau mu tak minum arak ni, aku tembak padamu. Tangan dia ada pistol lah, pistol tu. Jangan pistol air. Balu pistol air sama-sama ada. Baik. Apabila dia buat lagu tu, kita takut nak selamatkan nyawa. Tuhan kata mana? Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja membinasakan diri kamu. Maknanya, kalau kita tak minum, dia tembak kita mati. Kita pun nak selamat nyawa, minum arak. Takut. Hukumnya harus tidak berdosa. Itu panggil paksaan. Maka rukun syahadah itu 4 perkara. Rukun syahadah. Ramai orang tak tahu rukun syahadah. 4 perkara. Pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Ini wajib ni. Maknanya kita yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, sifat yang sempurna. Ini semua yang kita lihat, keindahan yang berlaku di alam maya ini adalah bekas daripada sifat-sifat Allah yang sangat sempurna. Ini semua adalah bekas ciptaan Allah. Allah yang bersifat dengan kuasa, dengan iradah, dengan ilmu dan sebagainya. Kita tengok daripada kesan sifat Allah yang sangat sempurna. Bermacam-macam kejadian ada di depan mata kita. Ini ya. Ini wajib kita tahu. Ini benda lain juga. Orang suruh benda lain, cari benda lain. Ini yang wajib beragama. Awaluddin ma'rifatullah. Katanya ulama' mutaqaddimin, awal agama itu biar kenal Allah, kenal pencipta. Nampak? Fawajibu 'alal insan ma'rifatul ma'bud biistiqan. Maka wajib atas manusia itu mengenal akan Tuhannya. Yang pertama kali dengan keyakinan. Ini yang wajib. Ni ada pula lagu wajib. Ni dengar lagu wajib. Sekarang tengah rancak Akademi Fantasial. Setelah dilantik ada model latih dah. Guru tajwid pun latih dah. Guru muzik dan sebagainya. Latih belakang tu. Akademi Fantasial tu. Pondok madrasah untuk melahirkan para hafiz dan hafizah dalam bagian lagu dan joget. Betul? Dia ada lagu wajib tu. Lagu pula dah wajib. Wajib ni hukum syarak. Al-wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib ni benda yang diberi pahala orang yang buat dan diseksa orang yang tidak buat. Ada pula wajib menyanyi lagu. Ada tak? Dia ada ni lagu pilihan, ni lagu wajib. Jadi lagu wajib nyanyi. Mengaji tak payah. Tak? Dia dengar bahaya. Rosak akidah. Tak heran macam mana dah. Budak-budak puang habis jadi anak beruk belaka. Dengan rambut kuning sebelah, hijau sebelah. Dengan keadaan budak lelaki. Bukan kata subang ni. Ping, hak laping tu penuh atas ni. Ping laping tu. Dulu kita pakai masa kecil. Takut tahi tu beg. Ikat dengan ping. Bubuh atas telinga ni. Budak lelaki. Nyanyi tengok macam UFO. Muka macam geberuk dah. Lepas tu pergi bubuh itu pula ping. Pak puang pula ni. Tindik atas ni. Tindik atas hidung. Atas pusat. Atas pusat tindik ni. Geli. Budak-budak puang. Bukan kata kalau 80 memang kita tak tengok. 18. Takkan tak mau tengok. Hak rumah tak gitu. Pusat gelap. Baik, kita berhenti kat itulah. Pertama, maka rukun syahadah itu 4 perkara. Kerana ada lebih kurang 20 minit untuk soalan. Boleh ya? Seorang bapa telah dapat tahu yang anak perempuannya mengandung akibat terlanjur dengan kekasihnya. Tak jawab lagi dulu tak? Untuk mengelak daripada mendapat malu, beliau telah mengawinkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Sewaktu anaknya itu sedang mengandung 3 bulan. Kini pasangan tersebut telah mempunyai 4 orang anak setelah 10 tahun. Soalannya, adakah sah ijab kabul tersebut? Seorang budak perempuan mengandung anak luar nikah.
Jadi nak mengelakkan daripada malu, takut orang tahu, setelah mengandung 4 bulan dikahwinkan dengan laki-laki tu, penzina tu lah. Dan sekarang ni dah 10 tahun berlalu, 4 orang anak dah ada. Jadi nak tanya masa-masa kahwin tu dia mengandung, sah ke tak? Tak. Sah ke tak kahwin dengan orang mengandung? Baik, mengandung ini, pregnant ini ada 2 jenis. Yang pertama, mengandung daripada benih yang diiktiraf oleh syarak, daripada benih suami. Mengandung yang kategori ini tidak sah kita berkahwin. Sebab kalau bini, kalau dia mati, kalau suami itu mati, dia mesti melahirkan kandungan, baru habis edah. Begitu juga kalau dicerai dalam keadaan hidup, suami dia kata aku cerai dah mung. Isteri mengandung mesti kena beranak dulu. Hatta yadhna hamlahunna, sampai mereka itu melahirkan kandungan. Maka kahwin dalam mengandung seperti ini tidak sah. Baik, susah. Mengandung kategori yang kedua, mengandungkan anak yang tidak diiktiraf oleh syarak. Nampak? Iaitu mengandung daripada anak zina, daripada hasil hubungan jenis yang tidak ada akad nikah yang sah. Maka kandungan itu tidak diiktiraf oleh syarak. Bila tidak diiktiraf oleh syarak, maka tidak ada edah bagi perempuan yang hamil seperti ini. Bila tidak ada edah berkahwin dengan laki-laki, cukup syarat walinya apa semua, sah pernikahan. Nampak? Berarti ulama-ulama, mutaqaddimin ulama dulu sebut dalam kitab-kitab qurah, sah kahwin dengan perempuan yang mengandung daripada anak zina. Kalau kitab baru, Dr. Abdul Karim Zaidan, dalam tesis beliau, kalau tak silap, pada juzuk yang ke-10, kalau tak silap lah, dia seorang pakar ilmu fiqh di Universiti Baghdad, Iraq sekarang, mengatakan, memberikan pendapat dan dalil-dalil ulama kenapa sah berkahwin dengan perempuan yang sedang mengandung daripada hubungan zina, kerana kandungan itu tidak dikira edah. Yang kata mesti beranak dulu baru sah kahwin, beranak itu ialah daripada anak yang diiktiraf syarak, daripada suami yang sah. Nampak? Jadi perkahwinannya adalah sah. Dan itulah yang terbaik, dia berkahwin dengan pasangan zina. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabisat lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Firman Allah yang maksudnya perempuan jahat layak jodohnya laki-laki jahat. Laki-laki jahat jodohnya perempuan jahat. Laki-laki perempuan baik jodohnya suami yang baik. Suami yang baik jodohnya isteri yang baik. Inilah yang bertepatan sekali. Comel dah dia buat dan bertaubat, alhamdulillah Tuhan akan ampunkan dosanya. Kemudian ada berlaku pula orang kata anak zina tak masuk syurga. Pening pula orang kampung. Memang benar disebut dalam hadis, la yadkhulul jannata waladuz zina. Hadis ini disebut di dalam kitab-kitab hadis. Hadis bermartabat hasan. Kata ulama, bukan maknanya anak zina tak masuk dalam syurga. Anak zina yang mengulangi perbuatan ibu bapaknya tak masuk syurga. Itu buat penjagaan. Sebab apa kena tafsir lagu tu? Sebab di sana ada firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu dia tidak boleh memikul dosa orang lain kalau dia bukan yang menganjurkan dosa itu. Kita tak suruh orang buat dosa, kita tak tanggung dosa dia. Tapi kalau kita suruh orang buat dosa, kita tanggung. Umpamanya kita menjadi pengacara radio, kita menjemput orang, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, abang-abang yang datang daripada malam ini untuk melihatkan pertunjukan petas. Artis-artis 30 ekor daripada Kuala Lumpur akan datang menyanyi habis-habisan. Orang pun dengar 10,000 orang pergi, dia dapat 10,000 dosa. Pasal dia nampak yang menyeru kepada kejahatan. Walaupun malam tu dia tak pergi, dia hanya seru dalam radio. Malam tu dia pergi mengaji kuliah. Juru haibah warak, dia dapat 10,000 dosa. Ni dia tak tanggung dosa ibu bapa dia, melainkan dia mengulangi amalan ibu bapa, iaitu suka berzina, barulah maksudnya tak masuk ke dalam syurga. Kerana janjian dalam hadisnya, pelaku zina akan diletakkan di dalam besi 4 persegi, yang sangat sempit, dibakar di atas, di bawah, kiri kanan seperti bakar buah hulu. Ini cerita-cerita yang Nabi tengok orang yang kena seksual zina. Jadi molek dikahwin dah.
Comel dah. Ijab kabulnya sah. Alhamdulillah. Adakah sah jin memandikan jenazah? Jawab lagi ni. Tak lagi? Jawab dah. Jawab dah. Ada pula jin mandi jenazah. Tak ada orang mandi dah. Saya melihat masih ramai yang masih berada di atas jalan suatu sembahyang Jumaat. Keadaannya macam mana diharuskan meninggalkan Jumaat. Ni biasa ni Kuala Lumpur, Kuantan, Johor Bahru ni, Ipoh ni. Tanya sembahyang Jumaat molek-molek ada. Tak? Molek-molek ada macam orang bukan Islam. Orang yang boleh meninggalkan solat Jumaat iaitu orang musafir, orang sakit, orang perempuan. Dan hamba orang tak ada dah. Orang perempuan boleh tinggal solat Jumaat kerana tak wajib atas mereka. Orang sakit, sakit mana? Sakit yang berat, tak boleh nak pergi Jumaat. Nah, mereka kena panggil ambulan, kena tolak dengan kursi roda, kena letak atas pangking, kena pikul. Ada sakit lagu tu. Nah. Orang musafir mana? Orang yang musafir yang dia musafir jauh lebih sampai jarak yang boleh kosong sembahyang. Dia boleh tinggal Jumaat jika laluan musafirnya tidak melalui masjid yang didirikan Jumaat. Umpamanya laluannya adalah laluan yang tidak ada masjid Jumaat. Dia pun bermusafir sampai time pukul 12.30. Dia tak wajib keluar daripada laluan untuk cari masjid Jumaat. Tapi barang siapa yang musafir walaupun sebelum perubuh hari Jumaat, kemudian lalu pula di hadapan masjid yang didirikan Jumaat, wajib mengerjakan Jumaat. Kerana tidak ada kepayahan nak tu. Susah. Ada pun nak pergi mari bandar hari Jumaat ni. Ni semata-mata amalan jahiliyah. Kerana mereka telah tercabut daripada iman hati mereka itu, keimanan dan rasa kasih sayang kepada hukum yang telah difardukan oleh Allah, iaitu solat. Nabi telah memberitahu bahawasanya fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salat. Kemudian daripada zaman orang jaga semayang, sekaranglah zamannya orang mula meninggalkan semayang. Aba'us salat mensia-siakan semayang. Al-jumu'atu wajibun ala kulli mukallafin. Jumaat itu wajib atas laki-laki yang mukallaf. Mereka telah mensia-siakan semayang. Kerana ibu bapa mereka tidak menghormati agama Islam lagi. Tidak mengendahkan lagi tentang hukum yang telah dikerjakan oleh anak mereka. Anak-anak pula tidak diberikan dengan akidah yang sehat, ilmu Islam yang cukup dan mantap. Jadilah apa yang berlaku sekarang. Inilah yang hasil daripada acuan yang ditinggalkan oleh Al-Yahud dan Nasara, supaya manusia Islam tidak lagi mengamalkan Islam. Satu demi satu akan tercabut. Aba'us salah wattaba'us syahawat, kata Allah. Mereka mengikut nafsu syahwat semata-mata. Fasawfa yalqawna ghayya. Akhirnya yang tinggal Jumaat ini, yang tak sembahyang Jumaat, yang kesana kemari time Jumaat, meninggalkan Jumaat, fasawfa yalqawna ghayya. Allah janji pasti akan mendapat menjadi sesat akhirnya. Fasawfa bukan hari ini, esok lusa pasti akan menjadi sesat. Bila Allah kata sesat, maka kita tak salah nak katalah pasti akan menjadi sesat. Melainkan kita sayang dengan anak-anak kita, kita tarik balik kepada Islam. Tarik balik biar mengamalkan semayang. Tidak, fasawfa yalqawna ghayya, pasti akan mendapat menjadi sesat. Akhir asal tinggal semayang, akhir masuk Kristian, masuk Hindu, masuk Buddha. Kalau tak masuk Buddha, tak masuk Hindu pun, pakai ikut orang putih. Orang putih pakai gelang tekak. Orang putih pakai ratat tangan. Orang putih pusat jelek, kita pusat jelek. Tak payah masuk gereja. Kerana itulah menjadi cara hidup Kristian. Nampak? Sebab agama ni the way of life. Cara hidup. Bila cara hidup macam Kristian, maka hukum Kristian lah. Walaupun nama dalam my card bernama Islam, cara hidup kafir lah mu. Cara hidupmu Hindu lah mu. Dengan keadaan hari ini, adakah cukup dengan saya mengerjakan sembahyang, puasa, zakat, haji tanpa mempedulikan keadaan persekitaran? Macam tadi kita cerita dah, bukan sembahyang, zakat, puasa, haji saja. Banyak benda yang kita buat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu adalah kewajipan yang paling berat di akhir zaman ini. Kalau kita jaga sembahyang saja, nak sembahyang saja, Nabi tak payah hijrah dah ke Madinah. Mekah boleh sembahyang. Nah, kalau puasa saja, Mekah boleh puasa. Tapi nak menjalankan sebuah negara yang tunduk kepada Allah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, aqamus salah wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Mereka ini mendirikan semayang, bukan semayang saja, mengeluarkan zakat, bukan zakat saja, menyuruh orang buat baik, suruh rakyat buat baik, dan melarang rakyat daripada mengerjakan munkar. Ini baru dikatakan orang yang Islam yang sebenarnya. Saya masalah berkaitan hutang dengan orang yang telah meninggal dunia dan tak mampu membayar.
Apakah seorang yang berhutang itu boleh umpamanya baca Quran hadiah kepada orang yang dia berhutang? Ni jawab lagi. Jawab dah. Kita pun nanyok juga. Awet ramai nak tengok jalan. Tengok anyu. Tanya dulu ni. Apakah hukum menyembahyangkan jenazah orang yang tidak semayang 5 waktu? Yang kedua, penyokong taurut dulu kini selamanya. Menyokong pihak yang tolak hudud. Baik. Orang yang tidak semayang 5 waktu dia ada 2 jenis. Yang pertama tadilah semayang dia kata tak wajib semayang 5 waktu. Hak ni tak boleh semayang, jenazahnya kafir laknat ni. Pak amalan semayang pakai niat ni. Nah, ilmu kafir zindik, ilmu benda dipanggil ilmu ilmu riwayat. Ataupun dia panggil ilmu nukil. Ni dia kata semayang tak wajib. Dia pun tak semayang, tapi semayang tak wajib. Dia kelas tinggi, martabat tinggi, tak wajib semayang. Hak ni tak boleh semayang mayat dia. Tak boleh semayang. Pasal apa? Kalau semayang haram. Kita semayang mayat orang kafir. Sebab bila dia tidak mengatakan benda yang wajib dengan ijma' tak wajib, maka hukumnya jadi kafir. Ada pun satu lagi golongan yang tak semayang kerana malas. Dia kata semayang wajib, kamu tak semayang, dia malas. Macam mak-mak rempik, dia tak belajar ilmu sesat, tapi malas semayang. Minah rempik, adik kakak kita yang malas semayang, main bola, berjalan begitu ni buat kerja. Dia tahu semayang tu wajib, dia akui semayang tu wajib, cuma dia malas dan sibuk. Maka hak ni fasik jadinya, tak jadi kafir. Nampak? Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, umpamanya kitab Kifayatul Akhyar, kitab Muhazzab, bagi Imam Syarazi, 2 jenis. Yang pertamanya meninggalkan semayang kasla, tinggal semayang kerana malas. Nampak? Yang kedua kerana menafikan kewajipan. Jadi kalau kerana malas, hukumnya fasik. Bila fasik, jangan semayang ramai-ramai. Nampak? Macam mayat yang minum arak, mayat kaki toto, mayat yang tak semayang, tapi mereka kata wajib semayang. Tak kufur, dosa besar saja. Mayat budak-budak lelaki jenis pakai seluar pendek sama, hak kaki bawa awet sama, atas belakang suruh nikah tak mau nikah, tukar awet sama, dada mampu kerah lenyek di lari pekonah. Mayat jangan semayang ramai-ramai. Tujuan apa? Supaya kawan-kawan ni berasa gerung, nak ikut perangai macam dia, memberi keinsafan untuk maslahat orang ramai. Faham? Kaki 6 ekor, kaki toto, kalau mati jangan semayang ramai-ramai. Kalau sah akidahnya tak wasak. Ni kita kaki toto mati pun 7 malam kat ratik. Pasal gegar rumah. Mahal tak? Kaki toto mati 6 ekor penuh lah kocek mati. Ratik apa? Tak payah ratik lah. Nawak 3 orang sudah. Semayang mayat 2 orang. Tok imam seorang, makmum seorang. Dah pitih 40 ping, abang mu bagi 2 orang. Ratik jangan pergi ramai-ramai. Tak apa. Niatnya nak islahkan masyarakat, nak baikkan masyarakat. Tak berdosa pun kita tak semayang ramai-ramai. Nabi tak semayang orang yang mati bunuh diri, orang yang minum arak, orang yang jahat-jahat. Walaupun mereka itu sah iman, Nabi biarkan sahabat dia semayang. Batulah sebut dalam kitab fiqh, orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat seperti ulama-ulama, ketua-ketua kaum, orang yang hebat-hebat, ada kelebihan, jangan hadir, jangan ziarah mayat-mayat yang melakukan dosa besar. Nampak? Dia gitu. Kemudian orang yang sokong tagut, orang yang sokong orang yang tolak hudud, dia ada 2 jenis. Yang pertama kafir laknatullah, yang kedua mereka ini zalim sahaja. Kerana sokong orang zalim jadi zalim. Tak, dia tahu hudud itu wajib, tapi dia ikut juga. Kerana apa? Fulus cari makan punya pasal. Tapi dia tahu wajib menjalankan hukuman Islam. Itulah yang terbaik. Tapi oleh kerana nampak nak jaga syauru, jaga periuk nasi, ini zalim, ini zalim. Ini yang saya katakan penyokong-penyokong kezaliman. Orang zalim seperti ini tidak kufur. Kalau mati, jangan semayang ramai-ramai. Memadai dengan melepaskan fardu kifayah. Ada pun yang kata tak wajib menjalankan hukuman hudud. Kalau buat jalan hukuman Quran sekarang, kita jadi mundur. Waktu haram kita semayang kerana telah keluar daripada agama Islam. Jadi kalau kita tak tahu telah melapaskan lapas kufur ataupun tidak, maka husnuzanni dulu, sangka baik dulu. Sekurang-kurang penyokong orang yang benci kepada menjalankan undang-undang Islam, sekurang-kurang adalah fasik. Al-khariju min ta'atillah, keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah pembiayaan sewa beli kenderaan ini riba? Rujuk lampiran. Payah lagu ni.
Nak baca lampiran pula ni. Apakah hukum kegenting hailan hanya untuk menaiki skyway, kereta kabel bersia-sia, adakah ianya haram? Tidak haram. Tetapi tidak ada keberkatan perjalanan ke tempat yang dilaknat oleh Allah. Tidak haram. Sebab itulah tidak haram kita berziarah tempat maknanya Firaun. Kubur Firaun, kubur Qarun, makruh kata ulama. Jadi saya berani buat jawapan makruh. Kita pergi pada tempat itu ada kasino, tapi kita tak masuk kasino. Kita ada taman permainan kanak-kanak di luar. Kita nak pergi di tempat tu. Kita benci kasino ni, tapi daripada tempat yang satu, mana kawasan itu tidak diberkati oleh Allah. Kalau berlaku bala daripada Allah, kita turut menerima ancaman daripada Allah. Kerana kita hadir pada tempat yang berdekatan dengan tempat yang dilaknat oleh Allah, maka makruh kita pergi tempat-tempat bermain di situ. Kan di sana banyak lagi tempat-tempat bermain untuk anak-anak kita yang tidak di Genting Highland, tidak tempat yang ada kasino. Sebab itulah harus kita membeli di dalam supermarket, beli benda yang halal. Walaupun di hujung sana ada jual arak, tapi kita nak beli kobeh, hukumnya masih halal di segi fiqh. Tetapi yang terbaik, kita pergilah supermarket kedai orang Islam, adapun kedai kafir yang tidak menjual perkara-perkara haram. Kerana kita ada pilihan yang lebih baik. Nampak? Tapi tak ada ulama fiqh kata haram. Haram itu mesti ada sebab dia. Kalau dia hak sewa beli ni, kita jawab ke dia lah. Pasal saya kena baca pula lampiran yang begitu panjang. Perut pun lapar dah. Saya berpendapat negara kita adalah sebuah negara yang zalim. Ustaz setuju atau tidak? Jika Ustaz setuju dengan pendapat saya, bagaimana hukum orang yang menjadi kaki tangan, orang yang bekerja dengan kerajaan, seperti guru, doktor, jurutera kerajaan dan lain, menegakkan negara kerajaan ini, bolehkah wang gajinya itu dikira haram? Adakah boleh bersentuhan dengan mak atau bapak saudara sebelah isteri atau suami? Bagaimana dengan anak mereka? Terangkan secara terperinci dalam masalah ini. Pendapat saya adalah haram campuran laki-laki perempuan dalam kelas seperti yang diamalkan di sekolah sekarang. Ya atau tidak? Ini nak menduga akal ni. Apakah hukum guru wanita mengajar di kelas menengah 15 dan 17 tahun di hadapan murid laki-laki seperti yang diamalkan sekarang? Baik, masalahnya dia kata hukum kaki tangan kerajaan. Baik, seperti mana yang telah dijawab oleh tok-tok guru kita, hukum bekerja dengan kerajaan yang tidak menjalankan peraturan Islam adalah harus, melainkan pada pekerjaan yang berkait dengan perkara yang haram, maka tidak menjadi harus. Umpamanya berkait dengan cukai yang diharamkan oleh syarak, maka tetap haram pekerjaan. Kalau yang tidak berkait, tidaklah diharamkan. Walaupun kerajaan tidak mahu, tidak bersedia untuk mengembalikan Al-Quran dan Hadis sebagai perlembagaan dalam negara, bekerja dalam bidang, dalam jawatan yang tidak ada kena-mengena dalam nak membantu apa benda ni, menyekat daripada kebangkitan Islam, maka masih lagi harus. Tapi kalau kita terlibat dalam jawatan kita itu untuk menyekat kebangkitan jamaah Islam, kembalinya Islam menjadi berkuasa, maka kita adalah haram. Kerana ta'awanu alal ismi wal udwan, dikira bertolong-tolong atas perkara dosa dan perkara maksiat dan permusuhan. Tapi kalau tidak terbabit dalam jawatan-jawatan kerja-kerja yang memberi halangan-halangan kepada Islam daripada tertegak, maka tidak boleh kita katakan haram. Ataupun tidak terlibat jawatannya dengan perkara yang haram di segi fiqh, di segi syarak, sama ada haram itu di bidang muamalat ataupun jinayat mahkamah dan seumpamanya, maka ulama-ulama kita masih mengatakan harus, walaupun bercampur daripada sumber gajinya itu daripada macam-macam cukai yang diharamkan oleh Allah. Tapi boleh kita kata keberkatan itu adalah tidak ada. Berkat tidak ada. Tapi halal masih lagi halal. Syarat jawatan tidak terlibat dengan perkara yang haram. Bila terlibat dengan perkara yang haram, hukumnya adalah haram. Hukum setuh dengan mak atau bapak saudara sebelah isteri. Mak atau bapak saudara sebelah isteri. Kita orang lelaki setuh dengan mak saudara isteri atau suami. Boleh ke tak? Kita boleh kahwin tak dengan mak saudara isteri kita kalau kita cerai isteri kita? Kita buat gitu dulu. Boleh kahwin. Tak boleh setuh. Setuhnya batal sembahyang dan haram dengan sengaja tanpa darurat. Sebab kita tak boleh himpun mak saudara kita dengan isteri kita menjadi satu madu. Wa an tajma'u bainal ukhtaini, termasuk juga jangan kamu madukan dua beradik. Termasuk juga kata sahabat-sahabat, iaitulah isteri kita dengan mak saudara kita, jangan kita kahwin pada satu masa. Menunjukkan kita boleh kahwin dengan mak saudara isteri, tapi syarat kita kena cerai isteri kita.
Bila cerai lah isteri kita, boleh kita kahwin mak saudara kita. Boleh kahwin selalu ke bila? Boleh kahwin selalu kalau kita tak jimak lagi isteri kita. Tapi kalau kita pernah jimak isteri kita walaupun sekali, mesti ada edah. Kita kahwin dengan anak isteri kita, hari pertama lah ni, tak jimak bersekali lagi. Faham tak? Jimak tak jimak? Dah tu. Takkan tak tahu lah. Tak tahu tu tekek kau Nah, baik. Bila kita kahwin, kita pergi rumah bini kita, orang kata. Kita bertengok, apa mana comel ingat Dia kata, mak saudara saya tu. Aku tak ambil kamu, aku nak mak saudaramu. Boleh. Aku cerai akan dikau dengan satu tolak. Lepas tu kahwin dengan mak saudara pula. Boleh. Lepas garik, cerai bini, lepas isi nikah dengan mak saudara pula. Tak ada apa. Dia orang kata gila babi tu. Tapi Bekoh kata boleh. Dan edah kerana kita nak setuh pergi bini kita. Kalau kita jimak dan isteri kita, nak kahwin dengan mak saudara, tak boleh. Kena cerai isteri dan ambil edah. Faham? Orang panggil dia cerai isteri, ambil mak saudara isteri. Kalau cerai kakak ambil adik, saling tikar. Siapa tahu? Toyota Vios sebuah hadiah. Cerai bini, ambil mak saudara pula. Saling apa? Saling suara dalam. Aku pula tahu kau. Mana kau tahu? Mu cari lah sendiri. Kemudian anak-anak dia, anak saudara bini kita. Kita boleh kahwin tak? Dengan anak saudara sabit. Boleh lah. Dah. Pandai dia dah boleh kahwin, batal lah semayang. Setuh dengan sengaja, haram lah. Kau bodoh kan? Orang perempuan yang bukan mahram haram setuh dengan sengaja, walaupun berlapik. Boleh tak pakai sarung tangan setuh ke puang yang bukan mahram? Ada orang kata boleh. Sedap pakai sarung tangan, bagi patah konyol. Okey, negak wek pakai sarung tangan lipis ni. Tak haram gitu. Haram syahwat, tak boleh. Walaupun pakai sarung tangan tak boleh. Tujuan apa? Tujuan jual beli akad barang tu lain. Macam kerja pam minyak tak, nak cucur duit takut setuh pakai sarung tangan tu tak ada masalah. Mak saudara sebelah sendiri, anak saudara sebelah sendiri sama saja dah. Bukan mahram kita. Pendapat saya haram campur laki-laki perempuan dalam kelas yang diamalkan di sekolah sekarang. Ya atau tidak? Dia gini, Islam membenarkan satu kelas laki-laki dan perempuan, tapi perempuan duduk belakang, laki-laki duduk depan. Dalilnya zaman Nabi SAW semayang, perempuan muslimat duduk belakang, sahabat duduk depan. Bila habis selesai semayang isyak, semayang zuhur, perempuan balik dulu, baru laki-laki boleh balik. Takut capur. Maka kalau capur duduk laki dengan puan, laki puan, itu daripada barat yang bukan Islam. Sudah tentu haram lagu tu. Apa hukum guru wanita mengajar di kelas menengah 15 hingga 17 tahun di hadapan murid laki-laki seperti yang diamalkan sekarang? Kalau tidak ada dah guru laki-laki dalam ilmu tersebut, maka dimaaf guru perempuan. Syaratnya mematuhi peraturan pakai hijab, pakai jilbab molek, pakai baju molek. Ni sekarang kita dengar Allah, cikgu puang baru keluar daripada maktab perguruan, muda-muda baru umur 24 tahun, anak murid pula umur 18 tahun, 19 tahun. Tengok hebat cikgu, dengan baju ketiak, dengan seluar ketat. Cikgu lah ni. Anak murid habis dah buat sama kerja rumah, ingat ke cikgu. Haram lagu tu. Tapi kalau tak ada dah ilmu tu, mereka ada orang puas saja pandai ilmu tu. Macam zaman sahabat. Sahabat-sahabat perempuan Siti Aisyah, Ummu Salamah, sahabat laki-laki pernah mengaji dengan dia. Tapi bukanlah mengaji secara formal seperti ini. Tak bertanyakan hukum. Pasal apa? Orang lelaki tak tahu. Hadis ni hanya isteri Nabi yang tahu. Itu pun mematuhi peraturan hijab. Janganlah semainan-mainan macam sekarang. Melainkan guru laki-laki mengajar murid perempuan dibenarkan mengangkat hijab jikalau itu adalah perlu. Tak ada masalah. Adapun kalau guru perempuan hak nu laki-laki, tak comel lah lagu tu. Dan setengah ulama mengatakan haram. Makna kalimah Taha. Jawab lagi ni. Ada 5 minit lagi. Jangan. Tak buat lagi ni. Makna kalimah Taha tolong jelaskan. Tak mau jelas panjang-panjang, berapa buruk. Makna kalimah Taha. Taha dalam Quran surah Taha kot. Taha ni Taha dalam Quran. Surah Taha.
Ada banyaklah penafsiran daripada ulama-ulama tafsir. Kalau kita nak tengok banyak dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dalam kitab tafsir Abu Hayyan, dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab-kitab tafsir yang muktabar. Tetapi 3 saja pendapat saya nak terang yang masyhurlah daripada ulama-ulama. Toha yang pertama dikatakan sebagai huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong yang duduk di depan Quran, sama seperti alif lam mim, alif lam ra, alif nun dan sebagainya. Dia panggil al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong, tanda mukjizatnya Al-Quran, tanda besar Quran ini satu daripada rahsia Allah yang sangat besar. Nah, itu penjelasan yang pendapat yang pertama yang agak masyhur. Pendapat yang kedua mengatakan Toha ini maknanya dengan makna ya rajul, wahai laki-laki. Sesungguhnya wahai laki, ya Muhammad lah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku turunkan Quran atas kamu bukan untuk mencelakakan kamu. Nah, ini juga adalah masyhur. Ini juga menjadi pilihan ramai kalangan sahabat-sahabat yang mentafsirkan makna Toha, maknanya ya rajul, wahai laki-laki. Nah, pendapat yang ketiga, Toha adalah salah satu daripada nama-nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Baihaqi rahimahullah ta'ala, Nabi mengatakan aku ada banyak nama. Nabi bilanglah satu persatu sampai pada di antaranya Toha. Jadi Toha ini itulah maksudnya. Toha makna nama Nabi, Toha juga bermakna wahai laki-laki, sesungguhnya Quran ini tidak mencelakakan kamu wahai Muhammad. Toha juga bermakna huruf yang dipotong-potong yang menjadi pendahulu daripada surah Al-Quran, yang kata ulama Allahu a'lamu bi muradihi, Allah lah yang lebih mengetahui dengan maksud yang sebenar daripada huruf-huruf yang terpotong seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi